Apa tujuan dia? Kalau nak menyampaikan ilmu, kalau nak berkongsi ilmu, nak cerita pasal Nabi Muhammad SAW, nak mengajak kita semua supaya iman kita naik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kita semua duduk dalam ramai-ramai ini dengan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya hati ini. Kalau kita semua pelajar-pelajar ingat, pernah dengar ada satu nasyid pasal hati? Saya rasa nak nyanyi boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab depan-depan saya ni pelajar sebenarnya. Kalau depan-depan Ustaz, cikgu, saya tak berani nak menyanyi. Tapi belakang saya ada cikgu, segan juga sebenarnya. Ada satu nasyid, masa saya kecil lagi. Pernah dengar pandangan mata? Pandangan hati? Tak pernah dengar? Jadi dia saya refresh lah. Saya pun tak ingat dia punya liriknya. Macam mana ya? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, kalau hati itu bersih. Lagi? Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati kalau terlalu bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati jika dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati jika dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Lepas tu balik ke chorus tadi. Tak payahlah ya. Itu maksudnya. Hati itu penting. Banyak lagi lagu-lagu tentang hati. Betapa hati ini penting. Betapa hatinya penting. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, banyak cerita pasal hadis. Kita buka buku hadis, contohnya Riyadhus Shalihin. Apa? Targhib wa tarhib. Mula-mula yang diceritakan ialah tentang hati. Pentingnya hati ini. Pentingnya hati ini. Dan Nabi SAW pernah juga bersabda, pada diri anak Adam itu terdapat seketul apa? Seketul daging. Yang mana apabila daging itu bersih, maka baiklah keseluruhannya. Tapi kalau daging itu tidak baik, maka tidak baiklah keseluruhannya. Apakah daging itu? Itulah hati. Kalau bersih ke dalam, insya-Allah tangan kita bersih, kepala kita bersih, otak kita bersih, fikiran kita bersih, kaki kita bersih, badan kita semua akan mempunyai nilai-nilai yang bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ramai orang mencuri kadang-kadang, orang tak buka, orang tak tutup aurat contohnya. Dia kata apa? Oh, dalam bersih. Kan? Walaupun saya buka aurat ini, tapi dalam saya bersih. Kita boleh terima kata-kata macam ni? Kita tidak boleh terima. Kerana apa? Kerana apabila hati bersih, badan seluruh tubuh kita akan juga bersih. Akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tubuh badan kita tidak tutup aurat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mencuri, berbohong, mulut kita pasal orang, memfitnah pula tu, mengumpat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima itu sebagai bersih. Yang bersih ialah hati. Bila bersih hati, keseluruhan tubuh akan bersih juga. Macam mana nak bersih hati ini? Macam mana? Kalau Nabi SAW dibersihkan hatinya melalui cucian air Zam-Zam dan dimasukkan iman dan hikmah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tapi kita macam mana? Adakah lepas ni kalau orang balik, orang tak jawab, masukkan air Zam-Zam? Tidak. Mana boleh macam tu? Macam mana kita nak bersihkan hati kita? Dan kita ini bukan Nabi.
Kita hidup dalam zaman mutakhir. Tengok TV tiap-tiap hari. Macam mana? Jom handphone pergi sekali-sekala. Tak ada pergi? Oh tak ada. Alhamdulillah. Ada yang giling dengan penuh kekuatan. Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Bagus. Ya? Macam mana kita nak bersihkan hati? Bersihkan hati dengan cara macam mana? Banyakkan baca Al-Quran. Dan tengok mana? Kalau kita baca Quran dan tengok mana kita tak faham, dia tak faham macam mana kita nak menyentuh hati kita. Kalau boleh baca Quran. Betul zikrullah. Zikrullah ni maksudnya apa? Ingat Allah. Tak mesti kata-kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak semestinya. Kita ingat Allah. Kita berjalan ingat Allah. Kita bercakap ingat Allah. Kita tengok TV ingat Allah. Itu juga merupakan zikrullah. Macam mana kita nak lembutkan hati? Zikrullah. Hati keras macam mana pun insya-Allah akan lembut kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat tak Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab. Ingat tak Umar? Siapa Umar ini? Umar adalah merupakan seorang something kota Mekah. Umar adalah seorang yang sangat garang dalam kota Mekah. Umar adalah seorang yang apabila nak selesaikan, dia tak selesai dengan mulut, dia selesaikan dengan pedangnya. Banyak cakap, no way, tak ada cakap, zak terus. Dia guna tangan ataupun dengan pedang nak selesaikan masalah. Dia banyak cakap tak? Kan? Tapi macam mana Umar yang garang ini, yang something ini, yang macho ini, yang perkasa ini, yang selalu bully orang ini, bila masuk Islam, dia macam mana? Masih lagi kegarangan ni masih ada. Tapi hatinya sudah menjadi lembut. Malam-malam dia menangis. Tengah berdoa dia menangis. Qiyamul Lail dia menangis. Pernah diriwayatkan apabila dia menjadi imam, waktu dia menjadi Amirul Mukminin, dia menjadi imam di hadapan, dia baca Quran waktu tengah salat, dia menangis tak sampai stop di belakang sana, dengar suara dia. Betapa lembutnya hati Umar. Macam mana kita nak lembutkan hati? Walaupun hati kita keras macam mana pun, katakanlah dalam kalangan kita ni ada yang hatinya keras. Macam mana Ustaz? Saya ni dah teruk Ustaz. Saya ni dah teruk dah. Tak ada harapan dah. Cikgu pun dah cop saya. Saya ni memang tak ada harapan. Pernah tak awak bunuh kucing? Kucing pun awak tak pernah bunuh. Kan? Orang apatah lagi tak pernah bunuh. Kan? Tapi Umar, berapa orang dia dah bunuh? Berapa orang dia dah pukul? Ramai. Kita ni belum apa-apa lagi. Hati kita ni boleh jadi seumpama hati Umar. Dengan syarat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang keras boleh lembut dengan zikrullah. Satu nasib lagi, boleh? Satu nasib lagi. Boleh kasih awak ni semua kalau pasal nasib. Saya ingat tak nak nyanyi dah sebenarnya. Kan? Tengok cuacanya okey dah. Kan? Takut nyanyi-nyanyi nanti turun hujan. Tapi kita tak boleh ya. Dalam hati kita tak boleh kata, oh ni kau nyanyi sebab kau lah. Sebab kau lah hujan ni. Tak boleh. Dalam hati kita yang turunkan hujan ni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat itu. Ya. Macam ni lagunya. Cuba awak ingatkan saya. Ada satu nasyid yang saya suka lagu ni. Disebabkan awak semua adik-adik saya, jadi saya nyanyilah. Cikgu-cikgu tutup telinga lah kalau boleh. Macam ni lagunya. Cuba awak ingatkan saya. Okey, ingat. Batu yang keras. Dah dengar? Batu yang keras, air yang lembut, dua kejadian amat berbeza. Tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Tak dengar? Saya ulang semula. Batu yang keras, air yang lembut, dua kejadian amat berbeza.
tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali, berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Kan? Tapi lagi, sebutannya lah. Umpama kejadian hati dan zikir, hati bisa jadi sekeras batu, zikir sesejuk air mengalir, ia bisa melembutkan hati. Umpama kejadian hati dan zikir, hati bisa jadi sekeras batu, zikir sesejuk air mengalir, ia bisa melembutkan hati. Kita ingat, kita zikir Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat hati kita ni tak boleh bersih. Tak, mana boleh kata Subhanallah, tak bersih pun, tak lembut pun. Kena berterusan, kena istiqamah. Macam batu tadi, batu tu keras, air lalu setiap hari, macam mana batu tu jadi? Batu tu jadi lembut. Jangan kita ingat zikir itu remeh. Jangan tak ambil lagi lagu tadi tu. Jangan disangka selembut zikir, seremeh perkara kalimah la ilaha illallah, berupaya melembutkan hati, menyadung manusia ke kaki kebenaran, menggegar dunia. Pernah tak dunia ni gegar disebabkan oleh Islam? Pernah tak? Pernah. 2/3 dunia ini, global ini, dikuasai ataupun dipegang oleh Islam, disebabkan oleh yang bawa Islam itu siapa? Yang bawa Islam itu ialah para sahabat. Yang bawa Islam itu tabi'in. Yang bawa Islam itu tabi'ut tabi'in. Yang bawa Islam itu salafus salih. Mereka dalam hati mereka, dadanya, hatinya sangat lembut, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita lembut, semestinya orang boleh bantai kita. Tidak. Macam Omar, dia tetap dengan kegarangan dia, dia tetap dengan kebengisan dia. Orang takut dengan dia. Hamzah pun sama. Kenal Hamzah? Asadullah. Meninggal dunia pada perang Uhud. Juga dengan kegarangannya. Tapi insan-insan yang mulia ini, dia gunakan keperkataannya, dia gunakan kekuatannya untuk apa? Untuk Islam. Saya nak serulah kawan-kawan, adik-adik saya kat depan ni, yang yang badan besar, yang perkasa tubuhnya, kan, yang hebat kekuatannya, gunakan itu semua untuk apa dia? Untuk kat meja je, untuk Islam. Jangan gunakan kekuatan itu, kebengisan itu untuk ambil tongkuk adik kita, letak atas atap, baling atas atap tu, kah, dia gelak kat adik. Tak boleh macam tu. Itu bukan, tak kena kita gunakan kekuatan kita, tak guna kita gunakan kebengisan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ada yang pandai bercakap, ada pandai bersyair, ada pandai berpantun, ada pandai menulis, ada pandai berlawan, ada pandai bergusti. Gunakan itu semua untuk Islam. Kalau kita gunakan itu untuk Islam, insya-Allah Islam ni akan maju. Masalahnya kita tak gunakan ini untuk Islam. Berapa minit lagi ya?